peningkatan amount hasil tindak balas dengan masa. Peningkatan and then untuk hasil. Okey, betul? Right. Peningkatan amount bahan. Bahan meningkat. Memang salah lah. So nombor 1 jawapan dia C. Boleh? Betul ke? Boleh. Boleh. Tak faham tanya tau. Sekejap cikgu buka. Sekejap. Okey, soalan nombor 2. Unit manakah yang betul untuk kadar tindak balas? Kalau kita ingat definisi tu, definisi ni dia kata per masa. Betul tak tadi? Perubahan per dengan masa. So bila kita tahu masa ni sama ada S ataupun minit, kita cari je lah mana yang satu yang berkaitan. So mana? Antara A, B, C, D. Yang mana berkaitan dengan per masa? D. Mana yang per masa? A, B. G per B. B lah sebenarnya G per minit. Kita ingat je, bila kadar tindak balas mesti bahagi dengan masa. So unit dia yang bawah tu mesti sama ada second ataupun minit. So B je lah jawapan dia. Sebab A ni per mol salah. Yang ni mol DM-3 salah. Ini pun salah. Okey? Cikgu, Ya? nak tanya. Ini dapat. Ya? Kalau dia punya minit tu -2, tu pun diterima juga ke? Negatif 2. G tu minit -2. Tepi dia Tak, macam tak ada je min negatif 2. maksudnya? Macam tak wujud je min negatif 2. Min negatif 2 Minit Macam dia -2. soalan tu typo kot. Okey. Min masih negatif 1 je. Sebab saya ada tengok video, dia kata kalau minit -2 diterima. Lepas tu saya nak tanya cikgu lah untuk apa ni? Kenapa dia kata minit negatif 2? Nanti cuba screen recording hantar kat saya. Kena tengok soalan dia tu. Tahu Alisha? Okey cikgu. Okey, alright. Alright, nombor 3. Okey, nampak tak? Okey, persamaan berikut mewakili satu tindak balas kimia. Kita ada CaCO3, kalsium karbonat. And then bertindak balas dengan HCl. HCl adalah asid hidroklorik. And then kita dapat CaCl2 plus CO2 plus H2O. Graf manakah yang betul menunjukkan perubahan jisim? Bila dia kata perubahan jisim mesti berkurang. Kan? Kita kata perubahan jisim. Jisim bahan mesti berkurang. Berkurang maksudnya graf kita mesti menurun lah. So bila menurun, automatik C dengan D ni dah salah dah. Itu je. Dia bila buat soalan objektif ni, awak buang dulu jawapan yang memang totally out. So bila kita tengok jisim bahan mesti berkurang. So C dengan D dah potong sebab C dengan D bertambah. Okay. And then kita tengok lagi apa clue yang dia bagi. Sebab sekarang ni ada 2 yang berkurang ni. Okey, dia kata jisim bahan tindak balas yang digunakan secara berlebihan. Graf manakah yang betul menunjukkan perubahan jisim bahan tindak balas yang digunakan secara berlebihan. Maksudnya masih ada jisim yang berlebih. Maksudnya katakanlah eksperimen tu perlukan 5 gram. Tapi dia sediakan jisim bahan tu lebih daripada yang perlu untuk eksperimen tu. Maksudnya mestilah jisim bahan tu masih ada baki lagi. Okay? So bila ada baki, graf kita tak boleh sentuh paksi kosong. So jawapan dia adalah A, dia tergantung. Maksudnya dia masih lagi ada jisim yang berlebih. Okay?
Yang ni tak boleh lah. Bila dia capai kosong, maksudnya dia punya GC memang cukup-cukup untuk eksperimen. Sekarang ni GC yang dibekalkan ataupun digunakan adalah secara berlebihan. Alright, so jawapan nombor 3 A. Okey, antara berikut yang manakah kadar tindak balas yang paling rendah? Paling rendah ni maksudnya yang paling lama lah. Yang paling lama, yang paling lambat berlaku. Okey, so kalau pembakaran salah. Pembakaran sekejap je awak tuang je alkohol. Tengok cerita MasterChef Australia tu kan. Dia masak, semalam dia masak daging tau. Dia tuang je alkohol dalam periuk tu, terus api terbakar. So kalau pembakaran alkohol tu tindak balas cepat. Okay. Kalau peroxidation magnesium, maksudnya kita tindak balaskan magnesium dalam asid pun cepat juga. Ni semua cepat ni. Pembedakan pun sama. Kita buat eksperimen garam tak larut. Kita tambah je 2 larutan, kita terus dapat mendakan putih. So itu adalah tindak balas cepat. So yang paling lambat adalah ini je lah. Penapaian glukosa. Penapaian glukosa ni tapai lah. Kalau kita nak buat tapai, kalau kita ambil pulut ke beras ni. Pulut ke beras tu kan, kita balut dalam daun. So kita akan peram dia dulu selama 3 hari. Itu maksudnya lambat lah. Dia ambil masa lebih daripada sehari untuk jadi. Okay. Cepat tu, tindak balas cepat tu maksudnya kita campur je bahan dia terus tindak balas. Itu cepat. Ataupun kadar tindak balas tinggi. Okey, tindak balas manakah mempunyai kadar tindak balas paling tinggi? Okey, ni cuba try. Yang mana satu? C. C. Pembakaran ketulan kecil. Bila bakar je dia terus berlakulah kadar tindak balas paling tinggi. Nombor 6. C juga. Ya, betul. C. Pembakaran. Okay, paling tinggi. Ada yang cakap respirasi tau. Respirasi pernafasan. Logik juga. Pernafasan sebab kita bernafas kan. Terus kan. Tapi sebenarnya antara pernafasan dengan pembakaran tu paling tinggi lah. Sebab bila pernafasan kita, dia sebenarnya bila kita sedut udara tu masuk ke dalam trakea lah, apa benda, apa lagi lah, trakeol, paru dan sebagainya kan. So dia ambil masa juga, walaupun sebenarnya macam taklah lama sangat macam proses pengaratan dan fotosintesis. So bila dapat soalan ni, kita ikut rasional, pembakaran kita terus ambil pembakaran je. Walaupun sebenarnya respirasi pun kita nampak prosesnya tu sebenarnya cepat. Okay. Alright. Okay, nombor 7. Saya pula bagi jawapan daripada tadi kan. Kenapa saya tak tanya kat korang jawapan? Okay, nombor 7 try. Kadar tindak balas rendah, kadar tindak balas tinggi. Yang mana betul? D. Betul ke D? Kadar tindak balas rendah, penapaian. Sebab kita cakap tadi kan, buat tapai dia lambat kan? Okey, kalau penapaian betul. Kadar tindak balas tinggi. Penguraian ganda 2 ni sama macam tadi. Tindak balas pemendakan. Tindak balas membuat garam tak larut. So dia adalah kadar tindak balas yang tinggi lah. Okay, betul. So nombor 7 adalah D. Ada jawapan lain tak? Tak ada. Okay, nombor 8. Samaan kimia berikut mewakili tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Perubahan manakah boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas? So, bila kata tengok perubahan, okey, perubahan. Kalau untuk bahan, kita boleh tengok pengurangan gisin ataupun pengurangan kepekatan. Kalau untuk hasil, kita boleh tengok pertambahan gisin ataupun pertambahan isi padu. Okey, biasanya kalau soalan yang menghasilkan gas, confirm yang ini. Ini lebih diutamakan. Kita mesti akan tengok pertambahan isi padu
hasil, iaitu isi padu gas oksigen, gas karbon dioksida lah. Sebab kalau kita ingat waktu kita buat eksperimen kadar tindak balas ni, kan kita guna besen, ingat tak? Yang besen ni, lepas tu kita ada terlangkupkan biorek, lepas tu dekat dalam biorek ni ada salur penghantar dekat dalam ni, ingat tak? Waktu zaman-zaman kita buat eksperimen, kalau sempat lah waktu COVID, tak ingat. So bila kita buat ni, dalam ni ada air, ingat tak? Bila kita jalankan eksperimen, meniskus air ni akan berkurang kan? Kenapa meniskus air ni berkurang? Sebabnya isi padu kat situ tu diisi oleh gas yang terhasil tu. Sebab tu bila eksperimen kadar tindak balas, kita lebih utamakan yang ini. Yang ini confirm kita boleh nampak, kita boleh sukat. Okay, isi padu gas karbon dioksida. Kalau untuk pertambahan jisim, untuk kes ni tak boleh lah. Sebab apa? Sebab ini kita dapat kalsium klorida dalam keadaan aqueous. Aqueous tu macam larutan lah. So kita tak boleh nak sukat jisim dia. Jisim kalau kita dapat hasil kita tu ada garam tak larut. Dia tulis S, dia tulis solid. Baru kita boleh ambil kira yang pertambahan jisim hasil. Okay. So kita tengok kat sini mana satu yang betul, nombor 8. Jisim kalsium karbonat per unit masa. Jisim kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang ini dalam bentuk solid. Okey. So kita boleh sukat jisim dia. Betul lah? Sebab jisim bahan, jisim kalsium karbonat akan berkurang. Okey. And then nombor 2, isi padu karbon dioksida per unit masa. Okey, betul karbon dioksida yang ini. So kita boleh sukat isi padu dia. Okey. Nombor 3, warna. Okey, warna tak boleh. Warna bukan sesuatu benda yang boleh diukur. So kita tak boleh nak menentukan kadar tindak balas melalui warna. Okey, so nombor 3 salah. Nombor 4, jisim mendakkan terhasil. Hasil kita boleh kira jisim, betul. Tapi masalahnya dalam kes ni, hasil kita bukan dalam bentuk mendakkan. So nombor 4 tu salah. Okay, so 1 dan 2. Okay, boleh Pasal lagu, cakap. Jangan senyap je. Okay, nombor 9. Tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik diwakili oleh persamaan berikut. Zn plus 2 HCl. Oh, salah formula ni. Hero ZnCl2 plus H2. Seorang murid ingin menentukan kadar tindak balas itu di makmal sekolah. Apakah kaedah antara kaedah berikut yang manakah paling sesuai? Nampak je gas, cari jawapan untuk gas dulu. Ada tak? Ada. Ada tak? C. Ada kan? Mana? C ni menentukan isi padu gas hidrogen yang terbebas dengan masa. Yes. So dia punya tips dia, bila soalan macam ni, dia tanya apakah kaedah yang paling sesuai, awak tengok dulu. Kalau tindak balas tu ada menghasilkan gas, cari jawapan untuk gas dulu. Itu yang lebih tepat lah. Okay, selalunya memang dia akan keluar macam tu. Ini yang kita buat ni soalan SPM tau. Soalan SPM untuk kadar tindak balas. Habis ni memang habis dah buku SPM tu untuk bab kadar tindak balas ni. Alright, antara tindak balas kimia berikut yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang boleh ditentukan dengan mengukurkan perubahan isi padu gas. Okay. Ini mesti relate dengan bab asid. Tindak balas apa dalam bab asid yang menghasilkan gas? Siapa ingat? Ni revision bab asid sekali lah ni. Tindak balas apa? Asid campur apa? Kita boleh dapat garam dengan gas hidrogen. Ada lagi satu, asid campur apa? Kita boleh dapat garam, CO2 dengan H2O. Okay, apa bahan kat sini? Apa ingat? Logam oksida. Logam oksida kurang tepat. Kalau logam oksida, sayang asid campur logam oksida, dia ada O kan? So kita akan dapat garam, betul. Kita akan dapat H2, tapi sebabkan ada O, kita akan dapat O kat belakang. So sekarang ni kita tanam O ni. So apa benda dia? Logam.
Pandai. Asid campur logam, kita akan dapat garam dengan air. Okey, lagi satu kat bawah ni logam apa? Logam karbonat. Yes, betul. Logam karbonat. Bila ada karbon dioksida, mesti ada karbonat. Okay, so pilihan jawapan ni kita mesti cari yang ada asid and then ada antara logam ataupun logam karbonat. A, tak ada asid. Terus salah, pangkah. B, ada asid hidroklorik. Okey, betul ada asid. Tapi dia kata alkali. Okey, salah lah. Dia macam tu tau bila buat, bila cari jawapan. C, tak ada asid. Okey, mati. Salah. D, kalsium karbonat dengan asid hidroklorik cair. So, D lah jawapan dia. Okey. Faham tak faham? Faham tak? Dapat ilmu tak? Dapat. Sonia. Okey. Walaupun kita senyap tapi kita ada cikgu. Alright, Rajah 11 menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, dia letak natrium thiosulfat dengan asid hidroklorik. Natrium thiosulfat formula dia Na2S2O7. Plus HCl, seperti asid hidroklorik kan? Okay, HCl, aero, kita akan dapat NaCl plus SO2 plus S plus H2O. Ini tindak balas yang ekstra sikit lah. Bukan yang basic kita buat persamaan 4 tu tak. Okay. Alright, so sekarang ni bila kita buat eksperimen ni, tak ingat korang sempat buat ke tak? Mula-mula larutan kita tu tak berwarna tau. HCl tu tak berwarna. Lepas tu bila kita bubuh larutan natrium thiosulfat, mendakan kuning akan terbentuk. Mendakan kuning akan terbentuk. Sebab itulah tanda pangkah tu makin lama makin tidak kelihatan. Bukannya tanda pangkah tu hilang, dia tak hilang. Pada kertas tu dia still lagi ada, tapi kita dah tak boleh tengok tanda X tu sebab mendakan kuning terbentuk pada dasar conical flask tu. So mendakan kuning tu siapa? Mendakan kuning tu adalah sulfur. Mendakan kuning. Mesti ada yang kata, mana dapat kuning cikgu? Dapat putih. Okay, biasalah tu. Run lab eksperimen memang tetap ada. Tapi secara teorinya mendakan sulfur memang warnanya adalah mendakan kuning. Okay. Alright. Okay, so data antara teknik berikut yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas ini. Okay, bila eksperimen ini kita mesti ambil masa di mana tanda X tidak kelihatan. Untuk eksperimen ni memang kita akan ambil masa di mana tanda X hilang dari penglihatan ke tidak kelihatan. So mana dia jawapan dia? Mencatat masa sebaik saja mendakan mula terbentuk. Tak boleh. Kita kena tunggu sampai tanda X tu tidak nampak lagi dah. Mencatat masa untuk mendapatkan suhu maksimum. Tak ada kaitan. Mencatat masa sebaik sahaja tanda X, tanda pangkah tidak kelihatan. Okey, C. D, mencatat masa bagi perubahan nilai P. Okey, salah lah. Memang tak ada kaitan lah. Okey, so bila eksperimen tanda X ni, kita mesti ambil masa di mana tanda X tidak kelihatan. Kenapa tak kelihatan? Sebab dah ditutup dengan mendakan kuning. Siapa mendakan kuning tu? Mendakan kuning tu adalah sulfur. Okey. Alright. Okey, kadar tindak balas bagi penguraian hidrogen peroksida berkurang dengan masa kerana apa ni? Hidrogen peroksida H2O2, aero H2O plus O2. Ini untuk hidrogen peroksida. Okey, dia boleh jadi tindak balas berbalik sebenarnya, tapi cikgu macam tak nak pening-pening awak. Awak dapat buat aero satu arah pun dah okey. So, kenapa tindak balas hidrogen peroksida ni dia akan berkurang dengan masa? Kenapa? Okay. So, bila kita tengok hasil tindak balas berkurang, hasil mesti bertambah.
So A dah salah. Suhu hidrogen peroksida berkurang, tak ada kaitan. Isi padu hidrogen peroksida berkurang ataupun kepekatan hidrogen peroksida berkurang. Okey, dekat sini ada dua kemungkinan jawapan. Okey. Yang sesuai adalah D. Kepekatan hidrogen peroksida berkurang. Okey. Kenapa? Okey, katakanlah kepekatan H2O ni adalah 0.5. Okey. Selepas isi padu dia ni adalah kepekatan kepekatan. Kalau isi padu katakanlah dia adalah 20 cm3. Okey. Selepas tindak balas, isi padu dia maintain. Isi padu dia akan maintain. Okey, tapi yang berkurang adalah kepekatan. Bila kepekatan dia dah habis, sebab tu eksperimen tu, dia punya graf dia, kalau awak ingat, kita akan naik, maksudnya semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu kan. Sampai satu saat tu dia akan mula mendata. Sebab apa? Sebab kepekatan tu telah selesai, dah habis. Okey? Boleh? Boleh. Korang cuba buat soalan 13 kejap. Cikgu kena masuk dekat meeting sekejap je. Nak klik link untuk penyedia soalan. Sebab cikgu buat soalan. Sekejap tau. Ya, okey, sambung-sambung. Aduh, macam lah. Okey, rajah 7 menunjukkan satu graf isi padu gas oksigen yang terkumpul melawan masa dalam tindak balas penguraian hidrogen peroksida apabila menggunakan mangkin mangan dioksida. Okey, ni isi padu gas yang terkumpul. Maksudnya isi padu hasil lah. Hasil kan kita kata bertambah tadi. Hasil mesti bertambah kan. Okay, sebab itulah graf dia menaik. Tapi sampai satu masa, tadi cikgu dah sebut dah, graf hasil tu dia akan menaik. Tapi sampai satu masa dia akan mendata. Kenapa dia mendata? Apa yang habis tadi? Isi padu ke kepekatan? Kepekatan. Yes, okey, alhamdulillah maksudnya korang ada. Okey, ingat tak? Alright. So sekarang ni soalan tanya, titik manakah yang menunjukkan kadar tindak balas paling tinggi? Alright. Kadar tindak balas berlaku paling tinggi pada awal tindak balas. Pada awal tindak balas. So mana satu titik yang menunjukkan dia paling awal? P. Yang inilah P. Okey. Sama juga macam kita bila sekolah buka nanti kan semangat sebab awal sekolah semangat masuk sekolah, tapi bila dah seminggu kita dah macam homesick, dah rindu macam itulah. Sama juga dengan tindak balas ni. Waktu awal tindak balas dia memang kadar tindak balas yang tinggi. Tapi sampai satu tahap tu tindak balas akan semakin slow dan kemudian dia akan mendata. Dah tak ada tindak balas lagi dah. Sebab apa? Sebab kepekatan dah habis. Okey? Alright, nombor 13 selesai. Okey, nombor 14. Masya Allah. Okey, nombor 14. Jadual 4 menunjukkan jumlah isi padu gas oksigen yang dikumpulkan dalam tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Berapakah kadar tindak balas purata keseluruhan? Okey, kat sini ada tips sikit nak mengajar, nak mengira. Kelas cikgu dah ada belajar dah semalam ni. Kalau dia tak ingat juga, tak tahulah. Okey, dia ada dua pengiraan tau. Sama ada kadar tindak balas purata. Okey, ataupun kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey.
Okay, dia ada dua. Sama ada kadar tindak balas purata, ada perkataan purata, ataupun lagi satu, tak ada perkataan purata. Dia kata kadar tindak balas pada masa tertentu. So, cara pengiraan ada dua juga. Sama ada kita ambil je daripada data, daripada table, ataupun kita kena lukis tangent yang graf. Kita kena plot graf, kita buat kecerunan. So, cara cikgu adalah, bila ada perkataan purata, bila ada perkataan purata, tak perlu lukis tangent. Tak perlu lukis tangent. Maksudnya bila tak perlu lukis tangent, kita tengok pada data je lah. Tapi bila tak ada perkataan purata tak ada. Maksudnya kadar tindak balas pada masa tertentu. Tak ada perkataan purata. So, kita kena lukis tangent. Ni satu tip. Nanti kita tengok kat bawah tu ada soalan-soalan tu, kita akan lebih faham lah. Alright, so untuk soalan ni, berapakah kadar tindak balas purata? Ada perkataan purata, so tak perlu lukis tangent, kita tengok je daripada data yang ada ni. Alright, so mana satu data kita nak ambil, kita tengok kehendak soalan. Dia minta kadar tindak balas purata keseluruhan. Keseluruhan maksudnya kadar tindak balas pada saat di mana tindak balas tu telah selesai lah. Bila telah selesai, kita ambil lah dekat titik dia mula mendata. Dekat mana bacaan tu menunjukkan dia mula mendata? Saat ke berapa? 180. Kat sini. Nampak tak? Dekat 180 dia start mendata. 50, 50, 50. So dekat sinilah yang kita kena ambil. So kalau kita ingat tadi, definisi kita tadi mesti perubahan bahagi dengan masa. So sekarang ni isi padu kita dekat atas ni 50. 50 bahagi dengan 180. Okey, cuba tekan kalkulator. 50 bahagi dengan 180. Dapat berapa? 0.278. Okey, 0.278. Macam tu lah. Okey. Alright, lagi. Okey, Raja 6 adalah graf yang menunjukkan isi padu gas karbon dioksida. Dia mesti bagi graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa bagi tindak balas asid sulfurik dengan ketulan marmar. Okey, berapakah kadar tindak balas purata? Purata. Bila ada perkataan purata, tak perlu lukis tangent. Tak payah nak lukis tangent. Tangent tu apa? Tangent tu ingat tak? Kalau bila lukis graf, katakanlah dia nak kat titik 10, yang kita kena buat macam ni. Lepas tu kita kena buat segitiga tu. Ini tangent. Okay. So maksudnya bila ada perkataan purata, tak perlu lukis tangent. Tak perlu. Okay. Alright. Okay. So, purata, maksudnya tak payah lukis tangent, kita tengok je lah kat mana titik dia mula mendata. Saat ke berapa? 20. Okey, so 20 isi padu dia adalah 50. So, 50 bahagi dengan 20. Tekan kalkulator, dapat berapa? 2.5. 2.5. Okey? Faham tak? Okey tak ni? Okey. Alright. Okey. Yang ini ada sikit lagi ni dah aplikasi aras aplikasi. 0.2 mol serbuk zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Selepas 30 saat, so ini adalah masa dia lah, ni adalah T dia. Didapati 0.05 mol zinc tertinggal sebagai baki. Berapakah kadar purata? So macam mana nak kira? Mesti perubahan jisim tau. So perubahan jisim. So apa yang nak buat untuk dapatkan perubahan jisim tu? Macam mana nak kira perubahan jisim? Kita ada 0.2 mol. Tapi selepas tindak balas berbaki 0.05. So macam mana nak dapatkan perubahan jisim tu? Apa tolak apa? 0.2 tolak 0.05 bahagi dengan
30. 30. 30. Okey, tekan kalkulator. Dapat apa? 5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, dapat B. Alright, very good. Okey, nombor 16. Kat mana dia mula mendata tu? $180. 180. Okey, kat sini dia mula mendata. Alright. Okey, cuba tekan kalkulator. Apa? 0.183. 0.183. Okey, nombor 16 B. Alright. Okey, betul? Okey, terus lagi. Ini dia ada extra step sikit. Dia relate dengan bab depan yang 3 step tu. Samaan berikut mewakili satu tindak balas antara 40 cm3 asid nitrik 0.5 mol dan kalsium karbonat berlebihan. Masa yang diambil untuk tindak balas itu lengkap adalah 360 saat. Okey. Apakah kadar tindak balas purata tersebut? So dekat sini kita tak dapat nak kira perubahan jisim. Okey, dia tak ada bagi tahu sebelum dan selepas, tak ada. Tapi kita boleh gunakan ilmu yang kita kira, ilmu yang kita belajar waktu bab chemical formula yang depan tu. Pengiraan 3 step. Maksudnya awak boleh guna info asid nitrik untuk dapatkan isi padu karbon dioksida. Ini dah aras tinggi lagi lah. Okay, so apa step pertama yang kita kena buat? Tak muat cikgu nak conteng. Okay, step pertama kita kira dulu bilangan mol. Bilangan mol asid nitrik HNO3. Ada isi padu, ada kepekatan MV. So formula apa untuk kira bilangan mol? MV bagi 1000. Okey. So 0.5 darab 40 bahagi dengan 1000. Okey, tekan kalkulator dapat apa? $0.02. 0.02. Okey, kalau kat kertas 2 dah dapat 1 markah dah ni. Okey, lepas tu step kedua kita mesti buat nisbah. Nisbah antara siapa? Nisbah antara yang kita kira dekat atas tadi, HNO3 ni dengan kehendak soalan. Kita nak tahu tentang CO2. Sebab bila nak ukur kadar tindak balas, yang paling mudah kita ambil CO2. Okey, so kita buat nisbah dekat dia. So nisbah dia adalah 2 sebab ni ada 2 kan? Okey, 2 mol HNO3 menghasilkan 1 mol CO2. Ini dekat persamaan. Persamaan cakap 2 mol HNO3 mesti menghasilkan 1 mol CO2. Tapi kita tak ada 2 mol. Kita ada 0.02 mol sahaja. So berapa mol CO2? 0.01. Ya, benda yang boleh congak kan, kita boleh nampak kan. So kita dapat 0.01. Kalau tak tahu cara nak dapat 0.01 ni bagi tahu tau. Saya nak ajar awak ni. Okey, bila dah dapat mol, nak cari isi padu sebab kita mesti nak isi padu. Okey, so bila nak dapat isi padu, mol yang tadi tu 0.01 kita darab dengan apa 2 kali cikgu tulis ni. Okey, kita darab dengan isi padu molar. Isi padu molar. Nampak partner dia? Bila dia nak isi padu, darab dengan isi padu molar. Kalau dia nak jisim, darab dengan jisim molar. Dia macam tu. So, 0.01 darab dengan isi padu molar kita adalah, ni isi padu molar 24 dm3. Dia dm. Tapi soalan kita nak cm. So sekarang kita jangan lupa untuk tukar. Okey. So berapa? 0.01 darab dengan 24 dm3. Tekan kalkulator jap. 0.24. 0.24 dm3. Okey, ni adalah isi padu.
Tapi dalam pilihan jawapan dalam CMQ, so kita kena tukar dulu. So bila nak kira untuk kadar tindak balas 0.24 DM ke CM, kita kena darab 1000 kan? Betul tak? Okey, lepas tu baru bahagi dengan masa 360 saat. Okey. Tekan kalkulator dapat apa? 0.667. Okey, dapatlah kan? Orang lain dapat tak? Cuba tak tu? Dapat. Dapat. Dapat okey. Cikgu tak boleh nak panggil nama, cikgu tak hafal nama korang dalam ni. Sorry Okey, nombor 18. Tindak balas antara asid hidroklorik dan zinc menghasilkan gas hidrogen. Tindak balas lengkap dalam masa 50 saat. Dia dah bagi dah 50 saat. Dan isi padu maksimum gas yang terhasil adalah 25. Dia dah bagi dah. So terus tekan kalkulator je. Berapakah kadar tindak balas purata? Okey, terus tekan kalkulator. Apa bahagi apa ni? Dapat 0.5. Orang lain dapat tak 0.5? Dapat. Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, dah terror dalam ni. Okey, kita terus lagi. Kalau kita dapat habiskan kadar tindak balas hari ni, besok kita try buat objektif redox pula. Okey, ni pula. Ini lain sikit. Okey, berapakah kadar tindak balas purata? Okey, purata maksudnya tak payah lukis tangent. Kita kena tengok terus data dekat sini. Okey. Tapi dia ada ujung ayat dia tu. Dalam minit kedua. Maksudnya dalam minit kedua je. Dia tak nak macam tadi tu keseluruhan kan. So keseluruhan kita terus diambil dekat mana titik dia mula mendata. Tapi soalan ni dia kata dalam minit kedua. So minit kedua bersamaan dengan berapa saat? 120. Okey. So minit kedua dekat sini. Ini minit kedua. 120. So bila dia nak minit kedua, maksudnya tempoh antara minit kedua dengan minit pertama. Dia nak yang macam tu. Okey. So bila minit kedua, kena minit kedua tolak minit pertama. 6.4 tolak dengan 3.7. Bahagi dengan 60 saat. Okey, cuba tekan kalkulator dapat apa? Kosong 0.045. 0.045. Okey. So kalau dia minta minit ketiga, kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. So minit ketiga tolak minit berapa? Minit kedua. Dia mesti tolak seminit sebelum. Macam tu. So kalau minit keempat, tolak minit ke? 3. Kalau minit kelima, tolak minit keempat. Macam tu. Okey, masih seminit sebelum. Okey. Yang ni pula. Jadual 6 menunjukkan jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul pada sela masa yang sekata bagi tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Formula zinc apa? Saja-sajalah buat revision. Zinc apa formula dia? Zinc? Formula zinc? Zn. Zn plus hidroklorik? HCl. HCl. Okey, HCl. Okey, arrow. Apa garam yang kita dapat? Macam mana nak dapat garam tu? ZnCl2. Macam mana? Siapa jawab tu? Macam mana Amzah boleh dapat ZnCl tu? Okey, zinc kita hafal. Zinc, Zn2+. Bila ion positif, mesti tertarik dengan ion negatif yang ada dekat dalam HCl.
So kalau Cl minus, darab silang tu yang dapat ZnCl2. And then tadi awal-awal kita dah belajar dah tadi. Asid kalau campur logam, kita dapat garam dan gas hidrogen. So bila kita buat soalan objektif, kita sentiasa tahu. Buat je persamaan dia, apa info yang kita tahu. So makin lama kita akan makin mahir. So bila kertas 1 kita dah mahir, dekat kertas 2 dia akan jadi lagi mudah. Okey, cuba try ni. Kadar tindak balas purata. Kat mana dia mula mendatang? Okey, cuba tekan kat kereta. Dapat 10.60. Dapat 10.60. Semua orang dapat ke? Dapat. Dapat Okey. Dah mahir dah tu kira. Dah mahir dah kira. Kita tak payah kira dah nak kira lagi. Ni ada satu lagi. Okay, tak apalah. Kita buat satu-satu. Okay, cuba yang ni. Kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Dua 2.5 cikgu. Tak? 5. Macam mana tu? Kat mana tu? Bila dalam minit kedua, kena tolak minit pertama. Hamzah dapat 5. Orang lain? 5. Dapat 5 kan? Okey, yang lain dapat Dapat juga. Alright. Rifai. Rifai dapat. Okey, 20 ni dia trik sikit je. So kalau korang nak buat macam mana? Nombor 20. Dia bagi dua masa, 2 isi padu. Tapi mana yang kita nak ambil untuk pengiraan? Dia minta kadar tindak balas purata pada 10 saat tu. So kita nak ambil yang isi padu 20 ke isi padu 40? 20. Yes, kita ambil isi padu 20. Dia tricky ni. Dia saja je sebut tentang 1 minit. Sedangkan kita tak guna pun yang itu. Kita ambil yang 10 saat. Okey. Alright, selesai dah tu. Untuk pengiraan dah mahir dah. So kita tengok faktor-faktor pula. Okey. Yang awal ni tentang graf rasanya. Okey, ada berapa faktor dalam kadar tindak balas? Siapa ingat ada berapa faktor? Ada 4. Kita tengok dalam buku teks, dia guna kaedah KSSM tu. KSSM. K ni kepekatan. S ni suhu. S ni saiz. M ni mangkit. Okey, ni 4 lah. 4 faktor lah. Okey, awal-awal ni banyak soalan tentang graf. Okey, bila graf, alright, graf. Okey, kena ingat tahu, kita bahagikan kepada 2 bahagian untuk graf. Bahagian depan ni untuk kita tengok dia punya kadar tindak balas. Okey, katakanlah ada 2 peak. Peak 1, peak 2. Ni peak 1, peak 2. Bila graf tu yang berada di atas, peak yang berada di atas, maksudnya kadar tindak balas dia lagi tinggi daripada yang kedua. Itu kita tengok daripada graf. Okey, so graf kita bahagi 2. Depan untuk tengok dia punya kadar tindak balas. Belakang dia kita guna untuk tengok dia punya bilangan mol. Yang MV bahagi 1000. Okey, kalau
katakanlah graf tu ni, lepas tu dia bercantum. Maksudnya bilangan mol dia samalah antara dua-dua tindak balas tu. Itu cara untuk tengok graf. Okay, untuk tengok, untuk lakar graf. Contohlah soalan yang ini. Okey, dia kata eksperimen 1 guna ketulan. Asid hidroklorik 2 mol. Eksperimen 2 dia guna serbuk. Asid hidroklorik 2 mol. So kepekatan tak berubah. So maksudnya bila tak berubah bukan faktor kepekatan lah. Yang berubah kat sini adalah saiz. Eksperimen 1 guna ketulan. Eksperimen 2 guna serbuk. So yang mana satu kadar tindak balas yang lebih tinggi? Ketulan ke serbuk? Serbuk. Serbuk. So eksperimen 2 lebih tinggi daripada 1. Sebab bila kita sebut tentang faktor saiz, bila saiz dia kecil, luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran. Cikgu tulis short form dia. Bila saiz berkurang, luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran akan semakin bertambah. So, kadar tindak balas bertambah, meningkat. Okey? Maksudnya apa? Macam ayam lah. Ayam, kalau kita masak ayam, kita seekor gedebuk tu masuk je dalam kuali, kita buat rendang. Dengan yang lagi satu tu ayam kita potong kecil-kecil, kita buat rendang. Yang kecil tu akan masak dengan lebih cepat berbanding yang seekor besar gedebuk tu. Sebab apa? Bila seekor, ni ayam lah ni kan. Ayam, luar ni je, luar permukaan yang terdedah pada haba tadi tu. Tapi bila seekor ayam, kita potong pada yang kecil-kecil lagi. Jadi jumlah luas permukaan yang terdedah pada haba tu lagi banyak. Sebab dia dah ada banyak, dia dah ada kecil-kecil. Macam tu. Sama juga dengan masak sate. Kita guna arang kan. Kenapa kita tak guna bongkak arang yang besar terus? Kenapa kita guna kecil-kecil? Ayah kita pecahkan pada kecil-kecil. Supaya haba tu akan jadi lagi banyak luas permukaan yang terdedah. Macam itulah. Okay. So dalam kes ni, eksperimen 2 kadar tindak balas dia lebih tinggi daripada 1. So graf kita sepatutnya 2 duduk atas, 1 duduk dekat bawah. So kita cek dulu pilihan jawapan yang ada. Mana 2 atas, 1 bawah? 2 atas, 1 bawah. Okey, A ni dah salah dah. A dah salah. C pun dah salah. So antara B dengan D. Okey? Alright. Lepas tu apa yang saya cakap tadi? Dekat belakang merujuk kepada apa? Belakang untuk apa? Bilangan mol. Bilangan mol. So kita kena kira bilangan mol. So tekan kalkulator. MV bagi 1000. 50 darab 2 bagi 1000 dapat berapa? Untuk eksperimen 1. 50 darab 2 bagi 1000. Okey, berapa dapatnya? 0.1. 0.1. Untuk yang eksperimen kedua, sama juga. 50 darab 2 bagi 1000. So dapat 0.1. Nilai mol dia, bilangan mol dia sama. Maka graf dia akan bertemu. So kalau bertemu, D lah. Gitu. Boleh? Boleh tak? Cikgu. Boleh. Dia kalau faktor ni dia ada 4 je, bukan 5 5 ada. 5 untuk tekanan tapi jarang sekali masuk. Kita biasakan, kita normalizekan selalunya kalau soalan dia akan fokus 4 ni je. Kepekatan, saiz, suhu dengan makin. Tapi tekanan kadang-kadang dia masuk juga tapi tak secara macam besar macam yang 4 ni lah. Macam tu. Kalau 4 ni dia memang ada penerangan dia. Contohnya kalau kepekatan, partner dia adalah bilangan ion hidrogen per unit isi pada zat. Saya tulis. Okay. Bila nak masuk explanation, dia mesti akan fokus kepada yang 4 ni. Okay, contoh. Saya contoh kat sini. Kalau kepekatan, bila kepekatan bertambah, jadi bilangan ion hidrogen per unit isi padu bertambah. Ini partner dia.
Okey, kepekatan bertambah, bilangan ion hidrogen per unit isi padu bertambah. Kepekatan ni selalu direlatekan dengan asid lah. Kalau tambah sikit kepekatan asid. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia sebut tentang suhu. Okey, bila suhu meningkat, suhu mesti relate dengan kinetic energy, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ion, selalunya ion hidrogen lah. Tapi kalau bukan ion hidrogen, awak kena tukar lah tau. Cikgu tulis umum je, Zara. Tapi bila dalam explanation, awak kena buat persamaan ion. Itu nanti dekat, kalau kita sempat tengok soalan struktur, kita tengok tau Bila suhu bertambah, tenaga kinetik Zara bertambah. Ni partner-partner dia. Nombor 3, apa lagi? Saiz. Okay. Bila saiz, saiz ni berlawanan. Bila saiz berkurang, jumlah luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran. Jumlah luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran akan bertambah. Okey. Dan last sekali nombor 4, makin. Okey, makin. Bila makin hadir, bila makin hadir, makin akan menyediakan laluan alternatif. Alternatif dengan apa? Dengan merendahkan tenaga pengaktifan. So bila empat-empat benda ni, bila empat-empat benda ni berlaku, kita kadar tindak balas mesti akan meningkat. Bila kepekatan bertambah, apa berlaku? So kadar tindak balas meningkatlah untuk 4 ni. Rasa soalan esei dia akan fokus pada yang 4 ni lah. Kalau tekanan tu ada, tapi dekat soalan esei dia tak akan tanya. Tak tahulah kalau ada buku yang ada, tapi cikgu macam tak pernah jumpa lah setakat ini untuk pressure. Okay, nak tanya apa-apa tak? Cikgu nak tanya. Ya. Makin tu dia akan hadir dalam bentuk saiz je ke? Ke ada berapa? Ada? Okay, makin ni dia specific in action. Maksudnya ciri-ciri dia adalah khusus untuk sesuatu tindak balas. Contohlah proses sentuh, yang kontak proses tu untuk menghasilkan asid sulfurik. Yang itu kita guna vanadium 5 oksida. Okay. Kalau proses Haber yang untuk menghasilkan amonia tu, itu kita guna ferrum. Kalau tindak balas antara asid campur logam, itu kita guna kuprum 2 sulfat. Itu dalam bentuk aqueous, cecair. So dia berbeza-beza ikut tindak balas. Okey? Lagi apa? Tapi maksudnya satu tindak balas, satu makin je kita boleh pakai. Tak boleh satu makin tu guna untuk banyak. Tindak balas tak boleh. Dia specific in action. Macam cikgu, tugas cikgu untuk mengajar je. Cikgu tak boleh jadi doktor. Macam itulah. Dia specific in action. Okay. And then, apa lagi? Sifat fizikal dia boleh berubah. Maksudnya waktu kita masuk dalam tindak balas tu, mungkin kita masuk dalam bentuk serbuk. Tapi at the end of the reaction, dia jadi liquid. Boleh jadi juga. Okay. Jisim dia tak boleh berubah. Katakanlah kita masuk dia 5 gram. Tiba-tiba selepas tindak balas tu, hasil kita masak tu terus jadi 10 gram. Kita masak seekor ayam. Bila kita bubuh makin, buka periuk terus jadi 10 ekor. Itu tak boleh lah. Makin tidak akan menambahkan kuantiti hasil. Tak. Diri dia sendiri pun tak akan bertambah kuantiti tu. Tak akan berubah. Rasanya ada kot sekejap lagi. Okay, tu sikit lah. Nanti kita sentuh lagi. Kita sambil-sambil buat soalan tu kan, kita sentuh-sentuh lagi Okay, so tadi dah selesai. Okay, yang ni soalan 23. Tengok sikit. Raja 7 menunjukkan satu graf bagi mengkaji kesan jumlah luas permukaan ke atas kadar tindak balas. Jumlah isi padu tangent. Ni ada tangent ni. Bila ada tangent, maksudnya tak ada perkataan. Tak ada apa?
purata. Tak ada perkataan purata. Okay, so ingat yang ni tau. So apakah yang diwakili oleh kecerunan tangent X? Kadar tindak balas purata tak boleh. Ada perkataan purata salah. Kadar tindak balas purata salah. Kadar tindak balas purata salah. D terus lah jawapan dia. Kadar tindak balas pada minit kedua. Yes, betul. Tak ada perkataan purata. So ini and then minit kedua. Check balik betul tak minit kedua? Okey, betul. So nombor 23 D. Okey, dapat tangkap tak sikit teknik-teknik menjawab tu? Boleh ke anak-anak? Boleh. Okey, alright. 24. Cikgu dah sebut dah tadi. Apakah mendakan kuning yang terbentuk? Cikgu dah cakap dah tadi. Siapa mendakan kuning tu? Sulfur. 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 Okey, syabash. Okey, 25. Antara bahan berikut yang manakah menghasilkan kadar tindak balas paling tinggi dengan serbuk zinc? Kepekatan semua sama. Sudah. Kepekatan semua sama. So how? Kita try buat dia punya formula boleh tak? Sulfuric apa formula dia? H2SO4. Yes, H2SO4. Etanoic? Eta, mama eat papaya. So mama eat 2 karbon kan? Kalau oik dia ada COO kat belakang. So COO dah makan 1 karbon, tinggal lagi 1 je. So depan ni CH 3. Bila asid etanoik ingat tau dia punya general formula dia CN H2N tambah 1 COOH. Okay, so ini awak kena tengok sikit. Nampak awak lupa tu. Okay, asid nitrik HNO3. Asid hidroklorik HCl. Okay, bila dapat soalan macam ni, isi padu ni tak payah tengok. Sebab isi padu ni confirm bukan dia punya faktor. Okay, so kita tengok kepada kepekatan dia. Alamak, semua kepekatan sama. So macam mana ni? So kita detect sama ada dia adalah asid kuat ataupun asid lemah. So dekat situ ada 1 asid lemah. Yang mana kita boleh potong dulu? Asid etanoik. Owik ni terus mati je. Semua yang owik tu asid lemah. Okay, owik tu asid lemah dengan H3PO4 pun asid lemah juga. So nampak dia owik, kita terus potong. Okay. Yang lain tu adalah asid kuat. Tapi asid kuat dia ada 2 jenis. Dia ada monoprotik dengan diprotik. Di ataupun dui lah. Okay, diprotik. Mono ni maksudnya 1 ion hidrogen. Di ni means ada 2 ion hidrogen. So kalau kita nak bandingkan antara asid kuat ni, yang 2 ion hidrogen tu lagi kuat daripada yang 1 ion hidrogen. So dalam kes ni siapa yang diprotik? Asid sulfurik. Asid sulfurik. So 25 jawapan dia A. Okay? Alright. Selesai. Okay ni. 26. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas lautan natrium tiosulfat dengan kepekatan yang berbeza digunakan untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik. Graf manakah yang menunjukkan keputusan? Okey, ini tentang kepekatan dengan kadar tindak balas. So apa kaitan antara kepekatan tadi cikgu kata? Bila kepekatan meningkat, apa yang berlaku kepada kadar tindak balas? Meningkat. Okey, so mana satu? A dengan B ni dah confirm. Mati-mati dah lah. So C dengan D? Mana satu? C. Maksudnya kepekatan akan meningkat tapi sampai satu masa kepekatan tak meningkat tapi kadar tindak balas masih lagi bertambah. Ya ke?
Dia satu per masa ni bukan masa tau. Ini pun setiap tahun kadang cikgu pun tersilap juga. Satu per masa ni sama dengan kadar tindak balas. Satu per masa adalah kadar tindak balas. Kalau dia ubah kat sini masa, yes, ini betul. Sampai satu masa tu kepekatan habis, so reaction dah tak ada lagi lah. Okey, kalau macam tu kita boleh ambil C. Tapi bila graf satu per masa, graf kita mesti garis lurus yang sentiasa naik. Maksudnya semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Kalau kepekatan ke, kalau suhu pun sama. Kalau dia bagi kat sini suhu kat sini satu per masa. Pun garis lurus juga. Apa maksud garis lurus? Maksudnya semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Dia tak boleh mendatar. Okey, mendatar ni untuk isi padu gas. Macam tu. Okey. Boleh? Sikit-sikit ilmu tambah-tambah tu, teknik menjawab tu kena ingat tau. Kena catat. Alright. Ni lagi sekali graf. Eksperimen 1, marmar berlebihan 50 cm3 asid hidroklorik 2 mol. Yang kedua, marmar berlebihan. Marmar tu apa? Apa formula marmar? Macam mana buat persamaan kalau kita tak tahu marmar tu apa kan? Marmar tu apa? Apa marmar? Marmar ni kalsium karbonat. Ingat tahu sebab kadang soalan tu dia perangkap juga. Dia tak bagi tahu kalsium karbonat, dia tulis marmar macam ni. Kalau dia minta persamaan, kita dah tak boleh nak buat persamaan dah sebab kita tak tahu. So ingat, marmar tu adalah kalsium karbonat. So kalsium karbonat campur dengan HCl, kita boleh buat dah. CaCl2 plus CO2 plus H2O. Ada je karbonat, mesti ada dua ni. Macam tu. Okay? So, sekarang ni, satu ni 2 mol, satu lagi ni 1 mol. So, faktor apa kat sini? Kepekatan. Faktor kepekatan. So, eksperimen 1 dengan eksperimen 2. So, eksperimen 1 mesti dekat atas. Eksperimen 1 dekat atas. Eksperimen 2 dekat bawah. Tapi bilangan mol, kira dulu MV bagi 1000. Berapa nilai kat sini? 50 darab 2 bagi 1000. Okey, berapa? 0.1. 0.1. 0.1, betul ke? Kita kira dah 50 darab 2 bagi 1000. Berapa Ali ya? 0.1. 0.1. Okey, yang bawah ni 50 darab 1 bahagi dengan 1000. Dapat 0.05. Okey. So sekarang ni kita kata 1 lagi tinggi daripada 2. 1 lagi tinggi daripada 2. Okey, B dah mati. Yang ini pun dah mati juga. Sebab apa? Sebab P 2 lagi tinggi kan? So antara A dengan D. So mana jawapan dia? Aduh, dah pandai dah. Pandai boleh berhentilah. Okay, alright. Dah boleh dah ni. Cikgu. Ya. Kenapa yang C tu salah? Okay, cuba tengok sekejap. Cikgu padam balik. Kita nak 1 dekat atas tau So, kita dekatkan sikit dia. Okay, cuba tengok. Bila bahagian kadar tindak balas, nampak tak? Ini adalah peak dari eksperimen 2 ni. Yang ni. Kita nak 1 dekat atas. Tapi ni adalah daripada eksperimen 2. Bilangan mol je 1 dekat atas. Tapi bila kadar tindak balas, 2 yang dekat atas. So salah lah. Perasan tak? Yang nombor 2 tu naik dulu. Yes. Nombor 2 ni naik dulu. Nampak ni? Ni naik dulu. Ni nombor 2. Tapi bila bilangan mol dia turun. Eksperimen 1 tu dekat bawah. So tak boleh lah. Sebab kadar tindak balas sekarang ni 1 lebih tinggi dari 2. Okay. Alright. Selesai.
27 ni pun sama, nak buat juga. Okey lah, buatlah. Okey, buatlah. Okey, kita try. Kita try. Yang ni. Dalam satu eksperimen, penguraian 25 cm3 larutan hidrogen peroksida 0.1 mol menghasilkan gas oksigen. Sekiranya eksperimen diulang dengan menggunakan larutan lain, larutan manakah yang akan menghasilkan lengkung Q? Maksudnya yang ni untuk P ni 25 cm3 dengan 0.1 mol cm negatif 3. Dia minta untuk Q. Q ni maksudnya yang kadar tindak balas lagi tinggi. Mana satu? Semua lagi tinggi. Semua 0.15 kan? Tapi kira bilangan mol pula. Okay, cuba kira bilangan mol P ni berapa? 25 darab 0.1 bahagi 1000. Okay, berapa bilangan mol untuk P? Anyone? Kosong 0.0025. 0.0025. So kita kena pilih sekarang ni kepekatan ni semua sama. So maksudnya semua ni memang kadar tindak balas dia lebih tinggi. Tapi kita kena check dari segi bilangan mol. Maksudnya Q yang kita pilih tu bilangan mol mestilah lebih rendah daripada 0.0025. Okey, cuba kira 44 tu. Ada dua nanti yang bilangan mol dia yang rendah. Okay, cuba kira. Mana yang boleh mati-mati dulu? A dapat berapa? A berapa? Adik? Anak? 0. 0.00375. 00375. Okey, lagi bawah. Kosong 0.003. 0.003. Okey, next. 0.00225. 25. 225. 0.00225. Okey. Okey, last kali. 0.0015. Okey. So sekarang ni syarat kita yang Q tu mesti lagi rendah. So bila lagi rendah, automatik A dengan B tu dah salah lah. Betul? So antara C dengan D. So mana yang lebih tepat, kita tengok kepada jarak ni. So kalau kita perasan, kejap soalan tadi mana-mana. Yang ni. Okay, ini adalah 0.1. Ini adalah 0.05. Kita nampak dia berkurang separuh. Sebab itulah jarak dia pun lebih kurang je separuh. Jarak tu pun main peranan bila kita nak lakarkan graf. So dalam kes ini, rasanya yang mana satu lebih tepat? Sebab jarak dia singkat je kan? Pendek je. So yang C ke yang D? Mana satu? C. Kita ambil C. Yang jarak dia tak jauh sangatlah. Sebab kita nampak kat sini jarak dia dekat je. Tak lebih daripada separuh. Okay, macam tu teknik dia lah. Kalau soalan kertas 2, dia suruh lakar graf pun, kena macam tu lah. Kena ambil kira nilai tu untuk menentukan jarak dia. Okay, selesai. Kita masuk dekat suhu pula. Faktor suhu. Okay, jadual di bawah, jadual menunjukkan jisim sulfur trioksida yang terbentuk pada suhu berlainan semasa proses sentuh. Kita revision sikit. Proses sentuh ni tadi ada sebut dah. Proses sentuh ni untuk menghasilkan apa?
untuk menghasilkan asid sulfurik. Makin yang digunakan vanadium. Vanadium 5 oksida. Okey, ni proses sentuh lah. Okey. Alright, pada suhu berapakah kadar penghasilan sulfur trioksida paling tertinggi? Macam mana nak tengok? Dia bagi beza-beza ni. Yang ini 5 jam 350 kilo. Ini 2 jam 200 kilo. Ni 6 minit 120 kilo. 9 minit 100 kilo. Rasa-rasa boleh teka. Boleh main teka-teka je ke? Ataupun ada pengiraan dia? Ada pengiraan kot. Ya. Bila kata kadar, kita mesti ingat definisi tu. Mesti perubahan jisim ke, kuantiti apa ke, per unit masa. So, kita boleh try lah. Kita bahagi je jisim per masa tu. Nak lagi seragam, adil, terus semua per minit. Kita tengok dalam masa 1 minit berapa kadar yang dihasilkan. Kira yang ini dulu. 350 bahagi dengan 5 jam kali 60 minit. Sebab kita nak dapatkan data dalam 1 minit. Dalam 1 minit berapa kilo dia boleh masak. Gitu. Lebih kurang lah. Okay, cuba kira dulu. And then kita boleh dapat tengok mana yang paling banyak dalam 1 minit. Okay. So kalau 1 minit yang 300 darjah Celsius ni dapat buat berapa? Berapa kilo? Berapa kadar tindak balas dia? 1.167. 1.16 kadar tindak balas dia. Maksudnya 1.16 kilojoule per second. Yang ini, yang kedua. Minit. Sorry. Okay, yang ini? 1.67. 1.67 kilo per dengan minit. Okey, yang ini? 0.33. Okay, 0.33. 120 bagi dengan 6. Yang ni kita tak payah darab 20. sebab dia dah minit kan. So 20 kilo dalam masa seminit. Yang ini? 11.1. Yes, 11.1 kilo per minit. So mana kadar tindak balas yang paling tinggi? Yang inilah. 20. 20. Maksudnya dalam masa seminit dia boleh menghasilkan 20 kilo berbanding dengan orang lain. So jawapan dia pada suhu ke 500 darjah Celsius. Okey, 29. Ni pun cikgu ada sebut tadi. Apabila suhu campuran bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa? So maksudnya bila menerangkan mengapa, kita sebut tentang partner tadi. Suhu, apa partner dia tadi? Luas permukaan tu. Luas permukaan untuk saiz. Okay, kita kena ingat tau. Kalau kepekatan tadi bilangan ion. Kalau saiz tadi jumlah luas permukaan. Betul. Kalau suhu siapa? Kalau makin apa? Dia mesti ada partner-partner dia. Suhu tenaga kinetik. Tenaga kinetik, betul. So kalau suhu tadi tenaga kinetik. So mana yang jawapan dia ni berkisar tentang tenaga kinetik? D. C. C. Ya, betul. C. Sebab kalau jumlah luas permukaan, salahlah. Itu untuk saiz. Bilangan zarah, salahlah. Itu untuk kepekatan. Kalau di tenaga pengaktifan, salah juga. Itu untuk makin. So yang betul adalah C. Bergerak lebih cepat tu maksudnya dia punya tenaga kinetik. Macam kita lah. Bila suhu meningkat, maksudnya bila keadaan panas, kita akan macam bangun lari, pergi cari kipas, pergi cari aircon. Maksudnya tenaga kinetik kita tu bertambah, kita bergerak dengan lebih laju mencari tempat yang lebih sejuk. Tapi bila suhu rendah, maksudnya keadaan di mana keadaan sejuk, so apa yang kita buat? Kita duduk je kat satu tempat, kita ambil selimut, kita tutup. Itulah bayangan zarah-zarah tu.
Cuma kita tak nampak lah dengan mata kasar. Kita cuma boleh belajar bahawa bila suhu meningkat, zarah tu kan bentuk bulat-bulat. Dia akan bergerak dengan lebih laju. Tapi bila suhu tu rendah, tenaga kinetik dia akan berkurang. Dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Sebenarnya chemistry ni memang relate dengan kehidupan seharian. Contoh-contoh dia tu kita boleh nampak dengan apa yang kita buat seharian lah. Okey, 30. Based on 4 faktor tadi. Mana satu? Untuk meningkatkan kadar tindak balas. A tu betul ke? Meningkatkan suhu? Meningkatkan saiz? Boleh ke? Tak. Saiz mesti berkurang. Meningkatkan isi padu. Isi padu tu faktor ke? Tak. Isi padu tak faktor kan? And then bila kita bubur air, maksudnya kita akan merendahkan kepekatan dia. So tak boleh. Tak ada kaitan juga. Isi padu tak ada kaitan. D je lah. Tada. Boleh? Faham tak? Okay. Sikit lagi Dah 10.30 dah. Sikit lagi. Okey ni. Mungkin. Apa partner bagi mungkin? Tadi kita ada sebut tentang dua. Menyediakan laluan apa tadi dengan merendahkan apa tadi. So mana dia jawapan dia? Satu laluan alternatif. BB. Yes, menyediakan laluan alternatif. So B. Tenaga pengaktifan dia disebut dekat A. Tapi dia kata meningkatkan. Salah lah. Kita merendahkan tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan tu macam mana? Dia macam ni tau. Ni, okey, ni adalah grain. Okey. Contohlah macam kita nak masak kek, carrot cake. Okay, nak masak carrot cake mesti kena panaskan oven pada suhu ke 200 darjah Celsius. Bila panas suhu 200 darjah Celsius baru kek tu cantik, gebu, moist. Tapi kalau kita tak bakar ikut syarat yang dia letak, jadi kadar tindak balas tu dia tak berlaku sempurna lah. Nanti kek tu jadi tak moist, dia jadi mendap dan sebagainya. Maksudnya setiap reaction tu dia mesti ada syarat yang dia perlu lepas supaya kadar tindak balas tu berlaku dengan sempurna. Macam mie lah, nak lulus mesti kena 40, 20 tak cukup, macam tu. So sama juga kadar tindak balas ni, dia mesti kena ada satu aras tenaga yang dia perlu capai supaya dia boleh berubah jadi satu hasil yang baru. So katakanlah untuk mencapai tenaga tu dia perlukan masa selama 5 jam. Okey, lama 5 jam tu nak tunggu. Sebab itulah dekat industri dia bubur mungkin. Sebab apa? Bila bubur mungkin akan merendahkan tenaga pengaktifan. Gitu. So kalau asal dia kilojoule, katakanlah asal dia, okey ni EA tau. EA tu activation energy, tenaga pengaktifan tadi lah. Katakanlah asal ni tenaga pengaktifan mesti peak dia daripada ni. Daripada bahan ke puncak ni. Katakanlah nilai kat sini adalah 20. Katakanlah kononnya lah. Tapi bila kita bubur mungkin, so peak dia akan jadi lebih rendah. Okey, dia akan jadi 15. So mungkin daripada tempoh masa 5 jam, 3 jam je dia dah siap. Itu kata mungkin ni akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Alright. Selesai. Lagi. 32 ni tentang mungkin je dah sikit-sikit ni. Antara berikut yang manakah sifat mungkin? Mungkin digunakan hanya dalam bentuk pepejal. Tak, ada yang dalam bentuk cecair. Okey, mungkin meningkatkan kuantiti. Maksudnya kita masak seekor ayam, kita bubur mungkin tiba-tiba jadi 10 ekor. Okay. Salah lah tu. B confirm salah lah. Keadaan fizikal mungkin tidak berubah. Berubah, cikgu cakap tadi. Mungkin kita masuk dalam bentuk serbuk. Selepas tindak balas dia dah jadi cecair. Okey. D, GC mungkin tetap sama. Yes, yang betulnya adalah D. GC mungkin tak berubah. Sebabnya, katakanlah kita masukkan 5 cm3 tadi kan. Dia tidak akan bertindak balas dengan bahan tu. Tak. Dia ada je dekat dalam tu.
sebagai function dia untuk merendahkan tenaga peaktifan. Dia tak join sekali tindak balas dengan tu. Sebab itulah jisim dia kekal. Kalau kita bubuh dia 5 cm cube, akhir nanti pun dia still lagi ada 5 cm cube tu. Cuma fizikal dia je. Ada yang berubah, ada yang kekal. Okay? Kita belajar sikit-sikit je tentang makin tu. Mungkin bila awak further study nanti awak akan belajar lebih detail lah. Kalau nak jadi engineer, masuk dekat dalam industri, perkilangan ke apa kan, awak akan belajar lebih detail. Okay? Alright, tu lagi. Antara berikut yang manakah ciri? Ni awak jawab lah. Cikgu jawab ni kali dah. C. B kan cikgu? B kan? Mana satu? B. Ubah kuantiti. Cikgu pula tak jumpa ayat dia. B. Tidak berubah secara kimia. Ya, betul. B. Okey. Alright. 33. Bukan. Yang bukan pula. Yang manakah bukan ciri makin? B. Mana? 33. Terus nampak ada jawapan tu. Terus keluar lawak nak yang sekon dia yang rekod. Mana? B. B kan? Makin mempengaruhi kuantiti. Salah lah tu. Dia kan nak yang salah. 10. 10. 34. Cikgu pula tengok. Sebab tak fokus tau. Duk tengok orang duk meeting pasal exam korang ni. Aduh. Okey, 34. Bagaimanakah makin meningkatkan kadar tindak balas? Ini apa-apa dia. Ni apa? Oh, ni ada sikit. Pertambahan sikit. Okey, ini cikgu ajar. Bagaimanakah makin meningkatkan kadar tindak balas? Okey, yang B confirm salah. Meningkatkan tenaga peaktifan ni confirm salah. Meningkatkan jumlah bilangan zarah confirm salah. Ini untuk kepekatan. Okey. Yang bawah meningkatkan tenaga kinetik pun salah. Ini untuk suhu. Jawapan dia A. Sebab apa? Okey, kita balik pada tadi. Tadi cikgu baru ajar sampai dia punya partner dengan faktor kan? Mana partner dan faktor? Okey ni. Alright. Ini adalah faktor dan partner. 2 markah untuk penerangan. Okey. Penerangan selalunya 5 markah. Okey, ini awak dapat 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, contoh dah cikgu sebut yang pertama Apabila kepekatan asid bertambah, okey, bilangan ion hidrogen per unit isi padu bertambah. Okey, poin yang seterusnya frekuensi. Ini ingat tak? Frekuensi perlanggaran antara zarah bertambah. Okay, and then ayat yang sama juga. Frekuensi perlanggaran berkesan bertambah. So, kadar tindak balas meningkat. Okay, maksudnya adalah kadar tindak balas ni ada 4 faktor. Okay, cikgu fokus pada yang asid je. Bila kepekatan asid bertambah, bilangan ion zarah. Apa bilangan ion zarah? Okey, macam ni lah lukisan dia. Ini adalah conical flask. Okey, ni asid tau. Okey, ni zarah. Okey, konon lah, konon. Okey. Lagi satu. Okey, dalam conical flask juga, kepekatan asid bertambah. Sini kepekatan 0.5. Dekat sini kepekatan dia 1.0. So, bila 1.0, kepekatan dia bertambah, bilangan ion zarah per unit isi padu dia bertambah. So, nampak tak bulat-bulat tu? Bulat-bulat tu bayangan macam bilangan zarah lah. So, bila kepekatan asid bertambah, bilangan ion hidrogen per unit isi padu turut bertambah. Okay. Jadi frekuensi pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Sebab zarah ni dia memang berlanggar. Dia berlanggar. Okay.
Tapi pelanggaran yang menggunakan orientasi yang betul dan melepasi tenaga yang kita sebut tadi tu, melepasi tenaga yang ditetapkan, barulah menghasilkan pelanggaran berkesan. Yang ini. Okey. Sebabnya tak semua pelanggaran tu akan menghasilkan pelanggaran yang berkesan. Contohlah awak jalan pergi dapur, tiba-tiba awak terlanggar bahu mak awak tak jatuh. Maksudnya itu bukan pelanggaran berkesan. Maksudnya awak tidak mengubah keadaan asal ibu awak. Ibu awak tengah berdiri kan, awak langgar sikit, tenaga sikit je. Maksudnya itu bukan pelanggaran yang berkesan. Okey, pelanggaran berkesan bila awak mengenakan daya yang tinggi sehingga mengubah keadaan bahan itu kepada hasil yang baru. Contohnya awak langgar mak awak jatuh. Itu adalah pelanggaran berkesan. So sama juga dengan kes ni. Okey, contohlah ini adalah HCl. Okey, 0.5. Ini adalah HCl 1.0. Kita letakkan, kita masukkan serbuk magnesium. Okey, kadar tindak balas dalam 1.0 tu lebih tinggi sebab bilangan ion zarah yang hidrogen tu, yang H+ tu dengan magnesium tu dia berlanggar tau. Dia lebih banyak berlanggar. So bila lagi banyak berlanggar dengan orientasi yang betul and then tenaga yang cukup, dia dapatlah menghasilkan hasil yang baru iaitu MgCl2 dengan H2. Itu maksud dia tadi tu. Okay. Tapi ini dekat soalan struktur lah, ada banyak. Nanti kita cuba tengok kalau kita sempat besok kita buat soalan struktur sikit. Tapi dah ada terselit lah sikit kat sini. Okey? Boleh? Okey, sikit lagi. Oh, nangis dah anak dia. Okey, lagi. Mana tadi? Soalan nombor berapa? Okey ni. Rajah manakah menunjukkan label tenaga pengaktifan yang betul? Tadi cikgu dah tunjuk dah. Tenaga pengaktifan mesti daripada bahan ke puncak. So mana bahan ke puncak? A ke, B ke, C ke, D? C. C ni P ni daripada hasil. Kita mesti daripada bahan. Bahan ke puncak. Macam cikgu lukis tadi kan? Cikgu lukis macam ni tadi kan? Kan dia mesti daripada bahan. Bahan ke puncak. Kalau yang ada activation energy pun mesti daripada level bahan ke puncak. So mana satu? A. Mesti tengok daripada bahan ni, reactant. Daripada bahan ke puncak. Dia ni reactant juga tapi dia ke bawah pula. So salah lah. Okey. Alright, yang ini. Gambar rajah menunjukkan profil tenaga bagi satu tindak balas EA. EA tu activation energy. Okey, dalam tenaga pengaktifan bagi tindak balas ini. Ini reaktan ni asal. Yang ini EA apostrophe. EA apostrophe maksudnya tenaga pengaktifan selepas ditambah makin. So apakah yang akan mengubah tenaga pengaktifan EA kepada EA apostrophe? So apa dia? B. Monkey. Okay. Alright, ni pengiraan sikit. Macam ada soalan monkey ni tau dalam objektif form 5. Okay, cuba kira. Tenaga pengaktifan yang paling rendah. Yang ini tenaga pengaktifan daripada 200 kan? Daripada 200 ke sini ada lebih kurang 100. Yang dekat sini sebelum so ada plus, ada 100 plus lah. Betul tak? Yang ini lagi tinggi daripada sini. Sini ke sini. So ada 200. Yang dekat sini 200 plus. So yang manakah tenaga pengaktifan paling rendah?
Macam tu je lah. Okay. Lagi? Sikit lagi, dah 10.45 dah. Apabila berapa titik larutan kuprum 2 sulfat ditambah kepada campuran zinc. Ni saya cakap tadi tau. Bila kontak proses sentuh, kita guna apa tadi? Apa dia punya mangkin? Apa? Valorant. Okay. Vanadium. Vanadium dioksida. Okey, kalau proses sentuh ni untuk menghasilkan apa? Asid sulfurik. Asid sulfurik. Jangan lupa tau, kita dah ulang banyak kali dah. Okey, kalau proses Haber, dia punya mangkin dia ferrum. Dua ni waktu form 4. Bila awak masuk form 5, kita tambah yang ini. Maksudnya tindak balas antara logam dengan asid. Okey, mangkin dia adalah CuSO4. Ataupun lagi satu yang tadi tu, hidrogen peroksida, H2O2. Mangkin dia adalah mangan 5 oksida. Ini je. 4 ni je untuk kita. Okay. So pernyataan manakah yang terbaik menjelaskan mengapa kadar tindak balas meningkat bila kita masukkan mangkin. Walaupun dia tak mention mangkin, tapi awak nampak kuprum 2 sulfat tu, so awak tahulah okay, ni mesti confirm mangkin. Macam tu So mana dia? A. Okay, cerdik dah ni. Nak try tak soalan struktur? Dah okey dah kan? Objektif dah okey dah kan? Rasa macam dah okey dah tu. Kita try sikit je apa tu struktur. Sebab besok cikgu rasa macam nak buat redox. Kita try ni kita try struktur. Korang dah, okey. Nampak sikit kot. Okay, kita try. Ni SPM 2008. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Serbuk zinc berlebihan ditambah kepada 20 cm asid hidroklorik 0.2 mol DM-3. Isi padu gas yang terkumpul pada sela masa yang sama ditunjukkan pada darjah 5.1. Okay, so ni dia dah plotkan graf untuk kita. Okay, nyatakan maksud kadar tindak balas. Okay, apa maksud kadar tindak balas? Apa tadi? Perubahan. Apa? Cikgu dah hafal lah. Perubahan kuantiti bahan atau hasil apa? Per masa. Per unit masa. Okey. Cikgu nak bagi teknik menjawab sikit. Kalau soalan dia kata nyatakan maksud kadar tindak balas bagi eksperimen ini. Ada tambah perkataan tu, awak tak boleh bagi jawapan yang ini. Tahu, awak kena bagi jawapan yang lebih spesifik. So spesifik macam mana? So kita tengoklah soalan kita ni. Katakanlah kita nak sebut tentang isi padu gas. So kalau isi padu gas dari segi perubahan, dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, so ayat kita adalah pertambahan kuantiti dari segi isi padu. Okey, pertambahan isi padu gas karbon dioksida per unit masa. Gitu. Okey, bila ada perkataan bagi eksperimen ini. Kalau tak ada, umum je. Bagi yang itu pun boleh. Okey. Alright, kadar tindak balas pada 120 saat. Tak ada perkataan purata. So bila tak ada perkataan purata, apa yang kita kena buat? Tangent. Kena lukis tangent. So maksudnya pada 120 saat, maksudnya ni graf kita kan. Ni 120 kan. So kat titik ni awak kena lukis tangent. Okey. Tangent tu macam mana? Tangent tu awak kena buat macam ni. Tapi kena guna pembaris lah. Garis yang awak lukis tu tak boleh masuk dalam lengkung. Okey, maksudnya macam ni.
Kalau awak nak buat, ni cikgu tunjuk je lah tau. Cikgu tunjuk je. Okay, ni titik 120 tadi tu. Kalau awak lukis macam ni, okay, salah. Sebab apa? Sebab garis tangent ni masuk bawah lengkung. Tak boleh. Bila nak lukis tangent, kena luar lengkung. Maksudnya kena dekat luar je lah. And then syarat dia, panjang atas ni mesti sama dengan panjang bawah. Maksudnya kalau 120 ni jadi titik tengah tau. So daripada tengah ni ke atas, kalau awak buat 2 cm, ke bawah pun mesti 2 cm. And then buatlah segitiga Bermuda kita ni. Macam ni. Okay, ini adalah lukisan tangent. Okay, so untuk dapatkan kadar tindak balas tadi, kita gunalah konsep AddMath. Nak cari kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So kita dapatlah bacaan kita. cm³ per dengan second. Ini kena ada kebolehan untuk pandai mengira lah. Satu kotak tu berapa nilai dia. Ya, awak cubalah jawab tu. Okay, kadar tindak balas purata. Ada perkataan purata. So, tak perlu lukis tangent. So, kita tengok je terus nilai tu dekat 60 saat. So, untuk 60 saat. Okay, berapa bacaan isi padu pada 60 saat? Sini kena tahulah. Okay, berapa ni? Nampak tak? 20. Sekejap, saya tengok kat cikgu punya ni. 22. So, 22 bahagi dengan 22 cm³ bahagi dengan 60 saat. Macam tu je lah. Yang 120 tu dekat 38. So untuk 120 second, 38 cm³ bahagi dengan 120 saat. Okay. Terangkan mengapa kadar tindak balas berkurang dengan masa. Tadi dah ada sebut dah. Kenapa tindak balas tu berkurang? Apa yang berlaku pada kepekatan asid hidroklorik? Apa yang berlaku pada kepekatan dia? Lepas tu tindak balas. Kenapa tindak balas tu yang ni? Dia naik je tau. Sampai satu masa tu dia dah mula mendatar. Kenapa? Apa yang berlaku kepada bahan? Kepekatan bahan tu? Anyone? Ingat lagi tak? Hilang tak? Kerana kepekatan asid, digunakan asid apa? Asid hidroklorik. Kepekatan asid hidroklorik semakin berkurang. Semakin berkurang. Okay. Alright. Tu je kot. Dah penat dah masing-masing Banyak juga tu. Okay, so kat bawah ni cikgu ada bagi tu, ada banyak sebenarnya. Tu semua soalan SPM yang dia dah sorting. Cikgu memang ada yang sorting. Cikgu lagi suka cara kita fokus topik by topik. Ini tips dari cikgu lah. Okay. Sebab bila COVID ni, bila SPM kita ditunda, sebenarnya ia adalah satu peluang juga kat kita. Sebab kita ada masa untuk ulang kaji lebih. So bagi cikgu, kita jangan nak kejar banyak benda. Jangan. Cikgu suka korang buat, form 4, senaraikan apa tajuk yang ada. Struktur atom, chemical formula, jadual berkala, kita senaraikan. Lepas tu kita fokus satu-satu. Bab mana yang kita nak buat ni? Katakanlah kita nak buat struktur atom dulu. Kita fokus struktur atom dulu. Dah okey, dah boleh, dah baca, dah buat latihan, tick struktur atom. Lepas tu buat pula formula kimia, tick. Formula ikatan kimia, tick. So kita nampak progress dia. Kalau awak terus buat soalan yang campur, semua bab ada, nanti kita jadi pening. Sebab kita belum mahir lagi untuk identify soalan ni bab mana Yang ini bab mana, kita belum boleh lagi. Mungkin ada yang dah boleh, tapi cikgu rasa macam bila COVID ni dengan belajar online ni, saya rasa ada kekangan dekat situ. Awak faham, cuma macam nak kena polish lagi. Macam mana cara nak polish. So yang cikgu akan buat lah. Untuk kelas cikgu yang cikgu nampak macam ni, kita buat by topik. Sekarang cikgu rasa korang dah okey dah. Kadar tindak balas dari segi objektif dah boleh buat. So sekarang ni kena polish untuk struktur pula. Okay. So
Itu je lah kot sikit tips dari cikgu. Malam ni dengan slot lithium E pula, bulan lithium E. Besok cikgu akan jumpa korang lagi lah. Kita cuba buat, nak request tajuk mana-mana tak? Itu kawan awak ada request tajuk redox. So cikgu ingat besok nak buat objektif redox sikit. Sebab tajuk yang depan-depan form 4 tu rasanya dah banyak dah kan. Udah cover kan, cikgu pakar tu cover dan sebagainya lah. Okay, ada nak tanya apa-apa lagi tak? Nak cakap apa-apa? Kehadiran cikgu akan send dekat grup. Tolong isi kehadiran. Jumpa esok pukul 9 pagi. Boleh? Cikgu, Ya. pada tindak balas ni kita nak letak berapa tempat perpuluhan? Bergantung pada soalan. Kalau kita tengok nilai tu kita boleh bunda pada 2 decimal places, 2. Tapi sebenarnya pemeriksa ni dia tak rigid kepada tu tahu. Dia tahu kadang-kadang pelajar ni bila tekan kereta ada 3, ada 2. So masih boleh diterima. So Amal buat 2 pun boleh, 3 pun boleh Amal. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Siapa yang nak try buat dulu try je. Lepas tu snap gambar, PM je saya. Nanti saya tolong semakkan. Rifai nak cakap apa-apa ke? Kalau nak join group yang lithium E tu boleh malam ni? Boleh, tapi lithium E malam ni buat yang ni juga. Tapi kalau Rifai nak join boleh je. Okey, kalau ni tak apa. Okey, sebab lithium E saya guna bahan yang sama macam korang ni juga sebab diorang tak bincang yang ni lagi. Tapi lithium E saya dapat 1 slot je. Yang C saya dapat 2. So besok kita jumpa lagi . Okey, baik cikgu. Alright, terima kasih. Sorry kalau ada kekurangan. Jumpa besok. Terima kasih sebab masuk kelas. Ya, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.